Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari yang mulia ini di dalam bulan Ramadan kita dapat bersama-sama bertemu untuk berkenalan dan untuk sama-sama kita menjelajah sedikit ke dalam Al-Quranul Karim dan mengutip apa saja yang dapat kita pelajari dan dapat kita gunakan untuk kehidupan seharian dan dapat juga kita sebarkan pada lebih ramai orang, sama ada dalam kalangan ahli keluarga kita, sahabat-sahabat di tempat kerja, para kenalan dan juga sesiapa saja yang ada di dalam lingkungan kehidupan kita. Apa khabar ya? Tuan-tuan dan puan-puan semua? Saya doakan semoga pada hari dan bulan yang mulia ini semua sahabat dan juga kenalan baru, mungkin juga yang kita baru berkenalan pada hari ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan yang baik, fikiran yang waras dan jiwa yang tenang, dan juga kita dapat membuat apa yang kita rancang dan apa yang kita harapkan dalam kehidupan seharian. Dalam usaha kita untuk orang kata mengejar ya kelebihan dan kehebatan yang ada dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi pada hari ini saya akan berkongsilah dengan tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian tentang dua ayat ya yang saya kira cukup dekat dengan kita, memandangkan kalau di luar bulan Ramadan pun memang kita hadapi keadaan ini ya. Juzuk ke-20 surah 29 ayat 2 dan 3 ini banyak menyentuh tentang ujian yang Allah turunkan kepada kita semua, terutamanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya apa ujian ni kan? Kalau kita tengok hari-hari memanglah kita tak pernah, orang kata macam ni lah, bumi mana yang tak pernah ditimpa hujan ya? Jadi manusia manakah yang tidak pernah diuji? Walaupun ujian itu mungkin berat, mungkin ringan, mungkin terlalu berat untuk ditanggung, melampaui daripada had dan kemampuan seseorang. Tapi sebenarnya ujian itu merupakan satu ketahanan ya, ketahanan yang mungkin Allah nak tengok kita sejauh mana kita mampu bertahan. Ya, mampu bertahan dengan dugaan-dugaan secara lahiriah, secara batiniah, secara yang tersurat ataupun tersirat. Ya. Jadi sebenarnya tak ada orang lah yang terkecuali ya. Sama ada orang itu datang dari keluarga yang kaya raya, yang sederhana, yang miskin, yang terkenal ya. Sama ada ujian itu kecil, ujian itu besar, ujian itu berat, ujian itu ringan, dan dia melanda kepada semua. Tak semestinya kita yang sudah beragama Islam, kepada yang belum beragama Islam juga menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan. Mungkin sampai ke tahap-tahap yang getir dan sebagainya. Namun kita punya persoalan kat sini ni ialah bersediakah kita ni untuk menghadapi ujian? Ya, kalau kita telusuri keadaan sekarang ni kan, banyaklah dalam kalangan terdekat di dalam lingkungan kehidupan kita, kita nampak ada pelbagai bentuk ujian yang Allah turunkan kepada kita. Sekarang pun kita masih lagi tidak dapat ke sana ke sini kan, tidak dapat secara aktif membuat aktiviti-aktiviti yang biasa kita buat, yang kita dah selesa. Kalau macam saya ni, mengajar mengikut atas talian ni, saya rasa macam dah tak boleh nak hadap dah.
Tapi terpaksa juga hadapi sebab inilah saja satu-satunya cara untuk sampaikan kursus-kursus yang saya diamanahkan untuk ajar. Jadi nak tak nak mokcik ni, hak buta IT ni nak buat lagu mana? Kena buat juga. Memang dalam hati ni, dalam otak ni, rasa macam, aku tak boleh pi dah. Tak boleh nak pi dah. Ujian juga ni tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang rasa cakap kat husband, boleh tak I nak pencen? Begitu. Rasa macam tak boleh nak pi dah. Tu baru orang kata sikit baru tu. My COVID aja. Mokcik hak buta IT ni dah tak boleh tahan dah. Rasa ya Allah. Dalam hati tu tak boleh tahan sebab selalunya saya jenis orang yang agak-agak old school lah. Mengajar tu berdepan dengan murid-murid, dengan pelajar saya, dengan mahasiswa-mahasiswinya. Dan saya selalu banyak menggunakan banyak deria lain. Bukan saja orang kata cakap secara verbal macam ni. Tetapi juga banyak kita buat praktis, kita buat sentuhan, kita buat mana-mana yang boleh disentuh lah. Yang dalam lingkungan mahramnya kan. Jadi bila kena mengajar atas talian ni, ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Memang saya nak kata macam mana tak tahu dah. Kadang-kadang saya rasa mata saya pun kabur, tak nampak. Itu nampaklah kan ujiannya datang secara lahirnya, secara batin yang saya rasai dan secara apa lagi lah, banyaklah ya. Jadi bagaimana kita nak hadapi? Ya? Sebab Allah berfirman ni dalam ayat 2 dan 3 surah 29 ni. Saya bacakan ya terjemahan maksudnya. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman. Sedangkan mereka tak diuji dengan sesuatu cubaan. Dan demi sesungguhnya kami menguji orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui oleh Allah orang yang sebenar-benarnya beriman. Dan nyata pula apa yang diketahuinya orang yang berdusta. Kita tak boleh nak nafi dah. Kalau kita kata kita ni, saya ni orang beriman. Kalau saya ni, saya tak berani nak mengaku saya ni beriman. Kena ujian sikit ni, kena mengajak atas talian ni. Dah setahun dah. Dah rasa macam sekok-sebok. Kalau orang Kelantan kata dah tahap maksimum dah. Tahap gaban dah. Bahasa-bahasa orang muda lah ni. Tahap gaban dah. Tak tahan. Rasa macam, kalau boleh pencen lah memang makcik nak pencen. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan semua, ujian-ujian ni merupakan satu benda yang kita kata memang sukarlah, sukar untuk kita hadapinya. Kerana apa? Sebab dia mendatangkan rasa bimbang. Sebenarnya kalau saya boleh kongsikan, mula-mula pertama kali 18 Mac tu tahun 2020 apabila kita semua memang tak dapat nak ke sana dan kemari. Saya ingat lagi 15 Mac tu saya masih lagi ada kat airport KLIA tu nak balik ke UUM Sintok ni sebab kita ada kelas hujung minggu kan, Sabtu Ahad di UUM KL Chowkit. Jadi pada hari tu, hari Ahad 15 Mac saya terbang balik. Dan saya ingat pada hari tu juga anak-anak saya dari sekolah yang ada di KL dan sebagainya balik dengan bas sekolah masing-masing. Jadi kami semua balik berkumpul di Kanga ni pada 16 Mac. Jadi lepas tu 18 Mac kita dah mula. Jadi bermula daripada situ sampailah ke saat ini, saya rasa macam ada satu kerisauan dan kebimbangan. Sebenarnya dalam hidup ni manusia semualah secara naturalnya, secara tabi'i tu memang banyak risau dan bimbang. Saya risau, saya takut saya tekan ni tak lagi mesyuarat yang dijangkakan, yang dah dijadualkan berlangsung, saya tak dapat masuk. Macam mana saya nak memastikan saya dapat hadir di dalam mesyuarat atas talian tu? Contohlah, tak boleh tidur malam tuan-tuan. Bukan sikit kerisauan dan kebimbangan. Yang dah usia 50-an, tua macam saya ni pun banyak risau.
risau tentang anak tak boleh balik sekolah, risau tentang melihat kepada kawan-kawan yang berniaga tak dapat cari makan, risau tengok bertambah ramai orang yang bekerja mungkin di sekolah-sekolah tadika dan sebagainya terpaksa ditutup, sumber pendapatan mereka hilang. Jadi bukan kita risau atas diri kita saja, kita risau juga tentang umat, tentang orang lain. Dan benda tu mengganggu sebenarnya dari segi biologi, kesihatan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi sebenarnya ujian ini amat berat tuan-tuan dan puan-puan. Kita bergelut ni dengan yang wabak yang kita sedang lalui sekarang ni bukan main-main punyalah. Memanglah ada banyak maklumat-maklumat yang kita dapat yang kadang-kadang kita pun tak tahu yang mana betul, yang mana kurang tepat. Namun kita nak kena hiduplah dengan kerisauan, kebimbangan, ketakutan. Apa lagi? Macam-macam, tak boleh tidur malam. Saya memang rasalah juga tak boleh tidur malam. Dan kalau seandainya badan kita ini tidak dapat tidur malam secara berturut-turut sebanyak 3 malam berterusan, kebiasaannya badan kita tak dapat cope dah, tak dapat tahan dah. Jadi ujian-ujian ini yang kalau pada waktu kebiasaan jarang dialami oleh kebanyakan orang, kecuali memang mereka yang menghadapi kehidupan yang konflik, kehidupan krisis dalam kehidupan yang telah banyak walaupun sebelum COVID melanda. Tapi bagi kita ni COVID ini menjadi satu permulaan ataupun starting point kepada banyak perkara yang menjadikan kita lebih aware, lebih sedar. Banyak betul kerisauan dan kebimbangan kita sehingga mengganggu kan. Kalau saya tu kadang risau bimbang lebih banyak sampai sembahyang boleh jadi lambat. Ini yang kita tak mau. Ini yang menjadi kerugian. Sepatutnya risau dan bimbang boleh solat awal waktu. Boleh solat dengan berkualiti. Boleh menunggu solat. Jadi kat sini kita dapati bahawa kelemahan dan kekurangan dan juga kita kata kita punya weaknesses dalam diri ini walaupun dihadapkan dengan pelbagai wabak, pelbagai kesulitan, pelbagai ujian dalam hidup, tetapi bila menghadapinya secara harian kita masih lagi hilang fokus. Bagaimana nak mengendalikan ujian itu? Hilang fokus. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ujian sekecil-kecil ujian seperti apa? Sekecil-kecil ujian. Ujian untuk nak mengejutkan anak bangun solat subuh contohnya. Bila anak-anak semua berada di rumah sepanjang masa ni sejak daripada 18 Mac, saya kadang-kadang rasa macam perang dengan dia orang. Perang apa? Perang untuk mengejutkan subuh. Selama ni saya tengok dia orang berada di sekolah yang hebat-hebat, berada di universiti. Rasanya tempat yang dia orang yang hebat-hebat tu memang dia orang pun bangun awal. Dia orang juga yang jadi imam dan imamah dekat sekolah dan sebagainya. Tapi bila balik kat rumah, dia jadi cerita lain. Kita pula yang menjadi tanggungjawab. Dan pada waktu tu sebagai ibu yang kadang-kadang lupa dan lalai, rasa nak marah aje lah. Nak marah aje. Start pagi-pagi buta pukul 5 dah nak marah dah. Pukul 6 dah nak marah dah. Tak dapat mengawal kemarahan. Itu ujian bagi saya, contoh. Maksudnya yang saya nak berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan gambaran betapa lemahnya saya dan kita semua ini sebagai manusia biasa. Wajarnya anak dah ada kat rumah, dekat depan mata kita, kita raikan dengan penuh kasih sayang, tegur dengan kelembutan. Mungkin orang kata pergi gosoklah pelan-pelan kan. Recikkan air, ikut sunnah Rasulullah macam mana cara untuk mengejutkan anak. Ini tidak bang bong. Jadi mak tazan. Itu ujian bagi saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan sedikit ujian yang kita lalui, bukan nak meremehkan ujian-ujian yang dilalui oleh orang-orang lain. Kita sendiri ini pun sedar bahawa ujian yang kita lalui itu merupakan satu benda yang setiap masa menjadi kegusaran kita. Kita tak boleh nak nafikan lah. Kalau kita nafikan pun ramai puan-puan dan tuan-tuan semua yang saya jumpa orang memang kerja dia menafikan.
Bila kita menafikan ni lah yang akhirnya kita akan membawa kepada penyakit-penyakit psikologi, termasuk juga penyakit hati. Saya kira dalam agama kita ada banyak panduan ya. Macam kalau kata saya ingat kalau kampung saya kat Kelantan. Kalau Mai musim tengkujup, sekarang bulan April, okey lah, panas kan, jarang-jarang hujan. Tapi kalau Mai ujung, Disember, November, Disember, Januari, kerisauan kepada hujan lebat datang. Banjir, tenggelam kampung, tenggelam ternakan, tenggelam tanaman. Pun akan mendatangkan kebimbangan juga. Jadi, semua kita risau. Rosak harta benda. Sekarang kita tak boleh bergerak ke sana ke sini. Kita tak dapat menjalankan, kalau macam saya, tak boleh attend kelas secara bersemuka. Menjadi satu kerisauan, kebimbangan dan ketidakseronokan dalam hidup. Saya kira apa yang kita rasa tak seronok tu pun merupakan ujian kepada kita. Saya yakin puan-puan dan tuan-tuan kat luar sana menghadapi lebih besar lagi ujian. Pelbagai ujian. Sebagaimana ramai dalam kalangan klien saya yang datang, rumah tangganya pun goyah walaupun dalam keadaan COVID-19 ni. Semua orang duduk dalam satu rumah. Rumah pula kecil, sempit. Dalam rumah tak rasa ada ketenangan, tak ada rasa kasih sayang, tak ada rasa hormat menghormati, tolong menolong, bantu membantu. Sedangkan kita tak boleh pergi mana-mana. Kita tak boleh nak pergi keluar untuk melepaskan kita punya stres tu. Kita kena hadap juga ahli keluarga. Walaupun dalam keadaan tempat yang kita ada ini kecil, sempit. Dan itulah dia, kan? Yang kita terpaksa hadapi. Tapi sebenarnya dalam ayat ini ada kita jumpa bahawa masalah ini sebenarnya ada cara dia nak selesaikan. Memanglah sesungguhnya ujian-ujian itu berat. Tetapi baginda Rasulullah bersabda, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya menakjubkan urusan seseorang mukmin. Segala perkara yang dialaminya sangat menakjubkan. Setiap takdir yang ditetapkan Allah bagi dirinya adalah kebaikan. Setiap takdir adalah kebaikan. Apabila kebaikan dialaminya, maka dia bersyukur. Dan hal itu merupakan kebaikan baginya. Sekali lagi perkataan kebaikan dulu. Dan apabila keburukan menimpanya, dia bersabar dan hal itu merupakan kebaikan baginya. Nampak bahawasanya di situ ada beberapa patah perkataan yang perlu kita ambil perhatian. Menunjukkan bahawa Rasulullah mengingatkan bahawa apabila seseorang manusia itu yang dia mengakui bahawa dia seorang yang mukmin, dia meraihkan apa saja takdir, sama ada takdir itu menyeronokkan diri dia ataupun tidak menyeronokkan diri dia. Dan cara dia menghadapi itu adalah dengan perkara yang pertama ialah bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sekarang diuji dengan cabaran COVID-19. Sehari dua ni saya pun risau juga mendengar berita anak-anak di sekolah di sana di sini, asrama dan sebagainya, banyak didapati positif COVID dan mereka beramai-ramai dengan berbas-bas dibawa ke pusat-pusat kuarantin. Hati ibu manalah yang tidak risau. Ini merupakan ujian. Ujian tuan-tuan. Ayah ni walaupun dia tak tunjukkan macam mana seorang mak macam saya atau puan-puan di luar sana, tapi kebimbangan mereka dalam hati tentu ada juga. Dalam fikiran tentu ada juga. Mungkin sehingga tak boleh tidur dan sebagainya. Bahaya ya tuan-tuan kalau tak boleh tidur. Kita kena settlekan ni. Ya? Kalau kita diuji sehingga tidak dapat tidur dan tidak dapat berehat pada waktu malam yang sepatutnya disyariatkan untuk berehat. Ada lagi sambungan daripada itu menurut Ibnu At-Tailah, sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah bererti dia bersedia untuk kehilangan nikmat tersebut. Jadi namun sesiapa yang mensyukuri bererti dia telah mengikatnya dengan kekang. Maknanya siapa yang bersyukur walaupun ditimpa musibah, ditimpa ujian, diberikan ujian yang berat-berat dalam hidup, tetapi mereka bersyukur,
maka mereka akan mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya. Kadang-kadang saya malu tuan-tuan dan puan-puan, malu kepada diri sendiri. Nama aja sabar saya ni, tapi kadang-kadang kurang bersabar dan kurang bersyukur, lupa untuk bersyukur ke atas apa saja ujian yang didapati. Jadi kadang-kadang orang yang banyak bercakap macam saya ni banyak buat silap. Jadi kena ingat semula, kena audit diri, kena reset semula pemikiran, kena sentiasa berada dalam circle-circle yang sentiasa mengingatkan kita, sebab kalau kita gagal untuk mensyukuri dan menerima segala takdir itu sebagai satu kebaikan, kita khawatir, kita jatuh ke dalam landasan yang tidak sepatutnya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan semua, walaupun benda ni bukan mudah, tetapi kita boleh buat. Seandainya kita melihatnya bukan sekadar dengan mata kasar ni. Mata kasar saya ni dah makin kabur dah. Terpaksa letak macam-macam untuk nak menyihatkan, menguatkan dan menyegarkan mata. Tetapi ada lagi mata, ya, tuan-tuan dan puan-puan, yang perlu kita kuatkan, iaitu mata hati. Ya. Jadi sebenarnya permasalahan kita dalam hidup ni, tuan-tuan, ujian yang kita hadapi ini memang tak lain dan tak bukan. Memang kita perlu bersabar. Orang boleh cakap lah, senang lah nak sabar. Sabarlah sikit. Tak boleh sabar ke? Kalau kita anak kecil-kecil dulu, kita selalu cakap, kan, tunggulah sekejap, tunggulah Sat, sabar Sat, boleh lah cakap perkataan tu, boleh lah, easy to say dan to actually nak menyelami ataupun mendalaminya, meresapi ke dalam hati. Cakap mudahlah, cakap boleh lah, semua orang boleh cakap. Sebab tu bila kita menghadapi sahabat-sahabat atau sesiapa saja dalam hidup kita yang sedang dihadapi, diuji dengan ujian yang berat-berat, perkataan sabar tu kalau boleh kita macam jangan sebut dulu. Tapi kita lebih kepada doakan. Saya doakan. Semoga puan kuat melalui semua ujian yang berat ini. Jadi perkataan mendoakan itu lebih ceriakan hati kawan-kawan kita ataupun sesiapa saja yang hadir dalam hidup kita yang kita jumpa dihadapkan dengan ujian yang berat. Sebab bila kita sebut bersabar tu, memang bersabar tu kita kena bersabar, tetapi nak bersabar tu susah. Dan sakit hati lagi kita bertambah apabila orang suruh kita sabar. Hilang sabar juga kita bila orang suruh kita bersabar. Jadi mari kita ambil pendekatan mendoakan. Kita sebut dengan terang dan jelas, saya doakan. Semoga Allah yang Aziz, Allah yang Maha Kuat, sentiasa mengalirkan segala kekuatan yang anda perlukan untuk melalui keadaan tersebut. Kita pun cakap juga kat diri kita, Allah yang Aziz, Allah yang Aziz. Pukul 4 pagi tersedar. Kan? Sekarang bulan Ramadan. Allah yang Aziz, Allah yang Maha Kuat, kuatkanlah diriku ni nak hulur kaki turun dari katil. Itu perkara simple yang kita selalu hadapi dengan diri kita. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan awal lagi bangun dari saya memang boleh bangun pukul 4 je. Orang lain mungkin boleh bangun pukul 3, awal lagi kan. Saya pukul 4 tu lah nak letak nasi kan, nak pergi mandi dan seterusnya aktiviti-aktiviti lain sebelum memastikan semua ahli keluarga bangun dan mandi. Kalau siapa tak mandi kat rumah saya ni, saya tak akan bagi dia makan sahur. Sebab apa? Sebab siapa yang mandi dia akan segar. Jadi sebenarnya itu merupakan satu ujian yang berat pada diri saya untuk turunkan kaki daripada katil. Tambah-tambah pula kalau hari yang kita rasa kurang sihat. Apabila kesihatan kita diuji. Pada hari kita gembira, tuan-tuan dan puan-puan, hari kita riang, mungkin ada dapat banyak kejayaan-kejayaan yang pada hari itu, dia akan menjadikan kita kalis kepada lemah. Kita akan kurang lemah apabila kita gembira. Ya. Contoh, kalau kita sedang gembira dengan kawan-kawan, tengok-tengok anak kita tumpahkan air sirap kat atas kapet. Wah, kita akan okey. Kita akan, tak apa. Nanti kita angkat kapet basuh. Cuba kita ada masalah dengan suami. Gaduh lah sikit. Diuji sikit kan. Anak tumpahkan air kosong je pun kat bawah meja makan atau atas meja makan. Kita punya mengamuk memang mengalahkan Mak Tazil. Ya?
Itu saya cakap tu, saya ada jugalah tu buat-buat macam tu dulu-dulu, especially waktu muda-muda kan, anak kecil-kecil lagi kan. Jadi bila kita gembira, bila kita bahagia, bila kita tenang, reaksi kita akan berbeza. Kita akan jadi kalis ujian-ujian yang berat. Kita akan kalis kepada kelemahan-kelemahan dalam diri. Jadi nak tak nak, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita berusaha untuk mencari kegembiraan, mencari rasa bahagia, timbulkan rasa bahagia dengan takdir yang kita dapat walaupun berat. Masih lagi boleh sebut Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas apa sahaja ujian yang kita dapat. Contoh, kita dapat adik-beradik yang mungkin ada selalu suka buat perkara yang pelik-pelik dalam kehidupan. Maksudnya, kalau kata semua orang nakkan kebaikan, ada seorang yang nak lari-lari sikit dari kebaikan. Kalau kita tegur, marah dia, kita tegur. Jadi bila kita tegur, kita pula nak disembelih dia contoh. Jadi kita kena bertahan lah. Walaupun adik kita ke nak sembelih kita, nak bunuh kita, nak pukul kita, nak katok kita. Tapi nak buat macam mana? Kita tetap kena memberikan nasihat. Kerana nasihat itu merupakan sunnah Rasulullah. Kita kena beri nasihat dengan cara yang hikmah. Jadi kita kena hadapilah ujian tu. Ujian tu berat. Berat sebab apa? Sebab yang nak bunuh ke, nak katok ke, nak pukul ke, adik kita sendiri. Sebab apa? Sebab dia marah, kita tegur dia atas kesalahan-kesalahan kita. Bukan kita tegur secara terbuka, umum kepada orang ramai pun. Tapi itulah dia kan. Itu ujian, antara ujian-ujian dalam keluarga yang kita kena hadapi tuan-tuan. Maka kita bersyukur, Alhamdulillah. Tak apalah, kita lepaskan tanggungjawab kita untuk menegur dan kemudian selepas itu kita banyakkan berdoa. Doakanlah semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu adik kita, membantu ahli keluarga kita, membantu klien kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Setahap dan sedaya kemampuan mereka. Kita bukan boleh paksa orang. Sama juga dengan cinta. Kalau dulu saya sedih tuan-tuan sebab saya tak dapat jodoh yang macam yang saya nak. Ujian berat tu tuan-tuan. Bukan senang nak dapat suami yang berkualiti. Bukan senang nak dapat suami yang akan membantu kita untuk membawa kita dekat kepada Allah. Bukan senang. Zaman sekarang lagilah saya nampak. Itu merupakan ujian kepada sahabat-sahabat saya, kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita untuk mendapat suami yang berkualiti, suami yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena hadapilah ujian tu. Kalau dulu saya memanglah menangis saja. Sebab apa? Sebab ya Allah, kenapalah tak dapat jodoh yang kita harapkan. Jodoh yang sama-sama fikrah. Contohnya lah. Sedih lah, nangis kan. Rasa macam malangnya, ya Allah, betapa malangnya hidup saya ini. Kerana tak dapat apa yang kita nak. Sedangkan mungkin itu yang terbaik untuk kita. Allah tahu, Allah lebih expert tentang diri kita. Tapi kita duk rasa yang Allah tak bagi itulah yang kita rasa terbaik untuk kita. Pada waktu tu memang leleh betul lah. Memang rasa macam jauh daripada nak redha lah. Jadi justru sama-samalah tuan-tuan dan puan-puan, kita hadapi setiap permasalahan kita ini dengan penuh kesyukuran, dengan penuh kekuatan. Kita cari kekuatan dengan memfokus kepada mata hati. Macam mana? Pertama, iaitu melihat sesuatu yang ada di sekeliling kita ini dengan penuh minat. Contoh, kalau kita duk rasa macam tak elok husband aku ni. Kita selalunya tengok husband orang elok lagi. Husband kita tak elok. Kita kena ubah. Tengok husband dan anak-anak kita dan adik-beradik kita, keluarga kita, sahabat handai kita dengan penuh minat. Cari kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri mereka dan baiki kelemahan kita. Fokus kepada kelemahan kita. Baiki kelemahan kita. Kenapa tak nampak kebaikan mereka? Itu tips yang pertama. Lihat dengan mata hati dengan penuh minat. Yang kedua, kita tengok ahli keluarga kita, suami kita, anak kita, adik-beradik kita, anak didik kita, sesiapa juga, jiran tetangga kita dengan satu perasaan kasih sayang. Ada perasaan. Kita baiki diri kita yang duk rasa benci, tak suka dan sebagainya.
baiki. Sebab itulah ujian kepada kita. Okay. Yang seterusnya, tips yang ketiga, kita baiki cara komunikasi kita. Supaya ujian-ujian yang kita dapat ini, kita dapat handle, urus dengan baik. Sebab apa? Sebab kita ada komunikasi yang jelas, kita boleh ada ruang untuk meluahkan, kita memberi peluang kepada sesiapa saja yang hadir dalam hidup kita, meluahkan kepada kita. Dengar dulu. Kita jangan condemn dulu. Kita bantu mereka. Kita beri apa yang mereka perlu. Lebih daripada kita duk harap. Kalau saya dulu, saya duk harap lah dapat jodoh yang baik, jodoh yang warak, jodoh yang sama fikrah dan sebagainya. Sehingga sedih sebab tak dapat. Tak apa. Yang mana kita dapat ni, kita raikan. Alhamdulillah. Inilah takdir yang terbaik yang Allah berikan. Sehingga kita rasa bertambah bersyukur. Bila tengok tu penuh minat, bila tengok tu ada penuh kasih sayang, kita dapat berkomunikasi dengan jelas, tidak ada halangan dalam komunikasi. Ya Allah, nak berpisah sekejap pun, nak pergi office, rasa sayang. Contoh. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya, tips yang terakhir, kita mesti cari circle, lingkungan yang dapat membantu kita untuk sentiasa mengukuhkan kasih sayang antara kita. Kalau kita tak ada circle yang baik ini, maka susah juga kita ni. Sebab kita ni ada ups and down. Manusia kan kita ni. Ada hari kita rasa kita okey, ada hari kita rasa tak okey, ada hari KO. Masa itulah kita memerlukan lingkungan, circle untuk memberikan kita kekuatan dan sentiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak susah sangat sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ujian yang kita hadapi ini, marilah kita terima. Kita terima. Memang kalau kita tak boleh terima tuan-tuan dan puan-puan, kita tak akan dapat urus. Kita mesti terima dulu, kita memperakuinya, kemudian kita urus dan kita cari jalan bagaimana nak menyelesaikan. Kalau kita rasa tak dapat seorang-seorang, cari orang profesional yang boleh membantu. Saya ingat itulah kot sedikit yang boleh saya kongsikan untuk tuan-tuan dan puan-puan dan peringatan kepada diri saya sendiri ni. Ya, bagaimana kita nak menghadapi ujian, sebab ujian yang lebih berat telah dihadapi oleh para nabi, rasul dan sahabat-sahabat mereka. Jauhlah nak bandingkan ujian mereka hadapi dengan ujian kita. Ujian kita duduk dalam lingkungan hidupan harian-harian ni saja. Kan? Makan, minum, rumah tangga, kerja-kerja amal yang kita buat, kerja-kerja dakwah yang kita buat, kerjaya kita, kan? Silaturahim dan sebagainya. Di dalam lingkungan yang macam ni saja. Tak kena berperang pun. Tapi sebenarnya bagi seorang lelaki yang berjuang di luar sana mencari nafkah kepada keluarga, mereka sebenarnya sedang berjihad. Dan seandainya mereka gugur, mereka merupakan pejuang-pejuang. Berdasarkan kepada niat lah. Jadi mari kita betulkan niat kita masing-masing untuk apakah kita ada di sini dan ke manakah kita nak pergi dan bagaimanakah kita nak jalani kehidupan kita hari ini. Jadi saya doakan kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, semoga Allah ya Razak, Allah yang maha mengurniakan rezeki yang terhebat, sentiasa mengurniakan kita rezeki, tubuh badan yang sihat, akal yang waras, jiwa yang tenang, kasih sayang daripada seluruh manusia yang ada dalam kehidupan kita dan kita dapat memberi lebih banyak manfaat. Mari kita dekatkan diri dengan Allah dan kita menambahkan manfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Saya ingat itu saja yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf banyak-banyak seandainya ada sebarang contoh atau gurauan saya yang melampau. Semoga Allah merahmati kita semua dan kita akan bertemu, berkumpul di syurga Firdaus nanti insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan sumbangan anda semua, walaupun tak banyak, walaupun apa yang mampu disumbangkan, itu adalah bermakna kepada penerima. Jadi saya mengambil kesempatan sebagai rakan kongsi dalam program ini untuk mengajak semua penaja di luar sana, marilah kita sentiasa mempunyai minda berkebajikan. Minda berkebajikan ini minda yang padat dan syarat dalam Al-Quranul Karim. Bila kita membaca Al-Quranul Karim daripada awal hingga akhirnya, khususnya dalam surah Al-Baqarah dan Al-Imran, dan lebih khusus lagi dalam semua surah juzuk amma, juzuk takhir, itu padat dan syarat dengan konsep kedermawaan, dengan konsep filantropi. Jadi saya menyerulah kepada setiap individu yang Allah Ta'ala anugerahkan panjang umur sehingga kita dapat mudah-mudahan bertemu Ramadan. Jadi kita digalakkanlah sangat supaya menyantuni saudara-saudara kita yang tidak bernasib baik dengan memberi sumbangan supaya mereka mendapat menyambut bulan Ramadan dengan sebaiknya. Kerana orang yang memberi infak pada orang yang berpuasa itu, Allah Ta'ala akan beri sekurang-kurangnya 3 ganjaran istimewa. Jadi mudah-mudahan sumbangan kita ini akan dapat membantu seramai mungkin mereka yang memerlukan, untuk mereka menikmati berbuka puasa, menikmati kegembiraan yang pertama yang akan disambung dengan kegembiraan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.